بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk berkumpul di dalam satu majlis yang ditunggah oleh Nabi sebagai Riyadul Jannah. Jadi alhamdulillah kita sama-sama akan membaca kitab Al-Arba'in Aziziyah dan sambungan pada muka surat 57. Cumanya pada fawaid ataupun faedah yang ke-6 dengan yang ke-7 saya simak baca secara detail sebab nya terlalu panjang untuk kita masuk ke dalam hadis yang pertama. Cuma saya akan jelaskan secara ringkasan dan tuan-tuan boleh bacanya di rumah. Jadi kita akan skip ke hadis yang hadis yang pertama pada muka surat 73 kelak. Jadi saya akan ringkaskan daripada faedah yang ke-6 dan yang ke-7 apa yang mau dimaksudkan oleh penulis dalam buku Al-Arba'in Aziziyah. Jadi sebelum kita masuk dalam hadisnya, maka kita akan baca secara ringkas. Saya akan ringkaskan apa yang dimaksudkan oleh muallif, yakni Syekh Sayyidil Abdul Aziz Al-Ghumari, yakni dalam faedah tadi yang mengatakan dalam berkaitan dengan apa yang kita bicarakan sebelum tu tentang mukjizat Nabi yang boleh melihat kepada masa hadapan, yang kita dah bicarakan dengan sangat panjang, dan kemudiannya disebutkan dalam sunnah-sunnah, dalam hadis-hadis, kemudian dimuatkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Aziz menulis kitab di dalam bukunya dengan menghimpunkan hadis-hadis yang derajat hadis yang tidak sampai ke derajat sahih ataupun hasan, tetapi darajat yang dhaif, tetapi jenis dhaif yang disebutkan sebagai dhaiful munjabir. Apakah maksud dhaiful munjabir? Dhaiful munjabir adalah maksudnya hadis dhaif, hadis yang lemah tetapi nya memiliki hadis yang sama sehingga akan dapat menampungkan. Munjabir itu maksudnya menampalkan sesuatu. Maka bila satu hadis yang lemah ditampalkan dengan hadis yang lain, makanya pun mengangkat status kedudukan hadis tersebut. Maka tadi dengan beberapa perkara yang lain, musannif juga memaksudkan tentang dan mengukuhkan bahawasanya Nabi SAW mengetahui bila berlakunya hari kiamat. Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita ketahui, ada satu ayat Quran yang dinukilkan, iaitu disebutkan akadu ukhfiha, hampir-hampir saja aku sembunyikan masa hari kiamat kata Allah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi diberitahu tentang setiap perkara yang berlaku di dunia tu. Bukanlah maksudnya Nabi itu adalah yang maha ghaib, yang tahu tentang ghaib, tapi dia diberitahu oleh Allah berdasarkan wahyu, berdasarkan perkara gaib yang telah Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita lihat yang dimaksudkan oleh musannif daripada bab fawaid yang ke-6 dan ke-7 adalah tentang keharusan dalam kita beramal dengan hadis
dhaif. Bukannya kita tolak hadis dhaif, tetapi hadis dhaif adalah hadis yang kita masih boleh digunakan, masih boleh beramal dengannya, terutamanya di dalam bab sirah, dalam bab sirah, taghrib, dalam bab menggalakkan seseorang, bab tarhib dan sebagainya. Kecuali bab hukum dan akidah kita sih boleh guna hadis dhaif. Ya, kita perlu faham. Dalam hadis dhaif kita ada satu disiplin, namanya kita istilahnya mustalahul hadis. Jadi kita sih boleh mencampur adukkan hadis. Namun kita belajar hadis tu daripada awalnya akan ada beberapa perpecahan lah. Jadi yang dimaksudkan dalam tu tadi dimuatkan dalam 40 hadis tu adalah hadis yang bertaraf dhaif, tetapi dhaiful munjabir. Dhaif yang ada tampalan hadis-hadis yang lain. Maksudnya ada riwayat yang sama. Jadi riwayat yang sama. Disebutkan hadis mauquf, hadis marfu', maqtu' dan sebagainya, ia adalah istilah-istilah hadis dhaif lah. Mun tuan-tuan baca, mun si faham boleh tanyalah, ada dalam buku ya. Jadi kita masuk pada hadis yang pertama, sebab kita panjang gila perbahasannya, jadi saya potong panjang gila perbahasannya. Saya takut kita masuk hadis yang pertama atau bulan 12 pula. Ujung-ujung lama gila. Jadi kita masuk pada hadis yang pertama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini amin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu wa la min al-Islam illa ismuhu yatasammawna bihi wa hum ab'adun nasi minhu masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun min al-huda فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت فتنة وإليهم تعود رواه الحاكم في التاريخ وروى الديلمي من حديث معاذ بن جبل ونحوه. Jadi maksud hadis yang pertama tu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman yang tidak akan tinggal daripada Al-Quran melainkan tulisannya, dan tidak akan tinggal daripada Islam itu melainkan namanya. Mereka hanya menamakan diri mereka dengan nama Islam, sedangkan mereka orang yang paling jauh daripadanya. Masjid-masjid mereka tersergam indah namun kosong daripada hidayah. Para fuqaha pada zaman itu adalah seburuk-buruk fuqaha yang ada di bawah langit, yakni di atas muka bumi. Dari mereka berpuncanya fitnah, dan kepada mereka jualah fitnah itu akan kembali. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab At-Tarikh dan Ad-Dailami daripada hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal seumpamanya. Jadi kita dah faham daripada hadis yang pertama. Hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Nabi mengatakan tadi akan datang, yakni sayati dengan perkataan yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai present tense. Maksudnya akan datang satu zaman kelak manusia tadi akan tinggal Qurannya, tuan-tuan. Qurannya tadi hanya tulisan. Maksudnya kata-kata guru kami bila mutalaki kitab tu, guru saya mengatakan Qurannya tadi dibaca maksudnya. Akan datang satu zaman kelak Qurannya diwakaf dibaca. Sama juga di rumah. Diletak di rumah baca. Tinggal hanya tulisan sahaja. Jadi yang dimaksudkan dengan yabqa Quran tadi tertinggalnya Quran, tapi melainkan hanyalah rasmuhu, yakni rasmuhu itu adalah tulisan daripada Al-Quran, dibaca dan ditadabbur dan tidak dimaknakan. Jadi disimpan di dalam almari. Ia yang dimaksudkan dengan tertinggal Quran hanya dengan tulisan saja. Kemudian tidaklah tinggal Islam melainkan illa ismuhu, melainkan namanya sahaja. Kita pun ma'ruf kita tuan-tuan, bila kita lihat ada orang nama Islam tapi pergi pub. Ma'ruf. Jadi Nabi dah nampak dah bahwasanya akan datang satu zaman kelak nama aja Islam. Nama Muhammad Ismail. Nama. Bukan tu mesti tu. Bukan mesti tu. Contoh aja, contoh Muhammad Ismail, contoh aja. Nama dah Islam dah, nama Nabi. Muhammad Ismail tadi. Tapi tadi mula kerja haram, tapi mengamalkan hidup dengan sunnah, mengamalkan hidup dengan ibadat dan sebagainya. Hanya nama aja, IC je Islam. Dan kata IC Islam tapi bertatu. Maka Nabi dah lihat yang Nabi maksudkan jadi Islam tadi hanya pada namanya aja.
Tapi daripada sudut af'alnya, perbuatannya saya dah menunjukkan seorang yang Islam. Kemudian Nabi sebut yatasammauna bihi wa hum ab'adun nas minhu. Dan mereka hanya menamakan diri mereka dengan Islam. Ada juga yang dimaksudkan hadis Nabi tu umumlah, menamakan dengan nama Islam, tetapi mereka tu adalah orang yang ab'adun nas, yang paling jauh, manusia yang paling jauh daripada agama Islam. Jauh lalu. Dalam kita tadi solat je sibuk solat, jauh. Paling jahit lah zaman Nabi dulu. Paling jahit zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman tabi'in lah. Orang yang paling buruk sekalipun dia tetap solat. Zaman sahabat tu mabuk pun semayang. Sampailah turunnya ayat tadi pengharaman tentang mabuk ketika dalam solat, dan kemudian barulah turun pengharaman secara terus. Jadi kita ni tu lain, semayang pun si mau, pergi masjid pun si mau. Jadi ia satu masalah yang sangat besar. Jadi Nabi dah nampak dah kerosakan ummah yang akan berlaku pada akhir zaman. Kemudian Nabi sebut masajiduhum dengan lafaz plural. Nabi sebut masjiduhum. Nabi sebut masajiduhum dengan kalimah plural. Dalam bahasa Arab namanya jamak taksir. Bila sebutkan masajiduhum, masjid-masjid mereka amirah. Bila sebut dengan amirah itu adalah dengan dihiasi dengan sergam yang indah dalam tafsirnya. Masjid kita tu alhamdulillah lah, tamaduk. Nya biasa-biasa aja. Tapi alhamdulillah ada orang. Jangan yang masjid yang kacak-kacak tapi saya ada orang, tuan-tuan. Saya ada nurnya, saya ada nurnya, saya ada roh. Roh saya ada. Yang penting masjid tu nya mesti ada rohnya. Macam ni kita nak hadirkan roh dalam masjid tu adalah dengan mengamalkan satu qiraah, bacaan dengan secara ijtima'i, secara berjemaah. Contohnya tuan-tuan boleh amalkan selepas solat Isyak baca Al-Mulk, contohnya dipimpin dengan imam setiap hari. Al-Mulk menangkan satu hadis Nabi. Dan ataupun di detok kita boleh pula situ memang adalah baca Yasin semua untuk menghidupkan amalan ijtima'i supaya roh ada dalam masjid. Jangan kita tadi masjid yang indah besar tapi saya ada orang yang hadir, rugi. Ya, yang Nabi lihat tadi dari zaman tu banyaknya masjid tapi kosong. Saya ada orang pergi masjid. Saya ada orang pergi masjid dan saya ada orang yang memakmurkan masjid. Saya ada orang yang memakmurkan masjid. Jadi rugi. Dan Nabi pun sebut wahia kharabun minal huda. Kharab tak maksudnya rosak. Bila sebut rosak tadi, masjid tadi masjid ya adalah masjid yang kosong ataupun rosaklah, yang saya dah hanya politik saja. Dan masjid-masjid kita itu pun kebanyakan dah jadi satu, atau maaf cakaplah, ada setengah-setengah masjid tu jadikan tempat masjid dan AJK tu sebagai satu tempat untuk meraih gaji, ada tempatnya untuk berpolitik. Tu memang ada menggunakan duit masjid dengan cara si amanah. Itu adalah salah satu daripada kesilapan apabila seorang AJK ataupun pengerusinya menganggap bahawasanya duit masjid itu adalah duit daripada duit sidaknya yang diberikan daripada orang ramai kepada masjid, dan tidak menganggap duit itu adalah duit sidaknya. Maka ia adalah satu kesilapan yang besar. Sebenarnya duit yang dapat daripada masyarakat awam, ia adalah duit untuk kita menghidupkan masjid ataupun kita memberikan makan ta'am kepada masyarakat. Kadang-kadang ada yang peliknya satu perbuatan yang saya suka dengar lah, bila ada tadi AJK yang mengasingkan makanan AJK dengan orang-orang biasa. Itu perbuatan yang bagus. Bila mana tadi saya menganggap bahawa masjid tu adalah tempat saya ada special authorities, maka ia adalah silap. Masjid-masjid macam tu lah yang akan menghilangkan roh dalam masjid tersebut. Sebabnya hilang daripada hidayahnya kurang. Hidayahnya saya ada. Jadi sebabnya kita minta masjid tu supaya mana-mana masjid lah diberikan oleh Allah dengan kemakmuran dan hidayah yang kita mahukan. Jangan yang indah cantik aja tapi hanya sekadar hiasan. Banyak dah di negara Arab, banyak tuan-tuan masjid yang besar-besar tapi yang semayangnya minat seorang dua orang saja. Seorang dua orang, nyalah imam, nyalah makmum, nyalah bilal, semuanya. Jadi situasi yang kita simak lah. Dan para fuqaha pada zaman itu disebutkan Nabi tadi sebagai fuqaha uzalika zaman syarru fuqaha tahta zillis sama. Ini fuqaha pada zaman fuqaha itu maksudnya adalah gelaran bagi orang-orang alim fiqh ataupun orang ulama-ulama fiqh. Gelaran bagi orang yang faqih adalah fuqaha. Gelaran bagi orang yang alim hadis, muhaddisin.
Giliran bagi orang yang alim Quran namanya qurra. Fuqaha tu adalah terutamanya dimaksudkan adalah mufti. Mufti. Jadi kita perkataan kita boleh suuzon. Pertama sekali kita baca tu, kita baca dengan hati yang murni dulu. Bila kita baca secara literal, kita akan sangka tadi ulama pada zaman tu adalah ulama-ulama yang jahat. Tapi kita ada dawabit, dia kata ulama. Dawabit tu adalah cara untuk kita menilai seseorang ulama yang adakah dia termasuk dalam maksud Nabi tu syarru fuqaha. Syarru fuqaha tu adalah seburuk-buruk fuqaha. Bila dimaksudkan dengan seburuk-buruk fuqaha tu, kita boleh baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Syarru fuqaha tu adalah orang yang seorang fuqaha, seorang ahlul fikih ataupun orang yang alim dalam bidang fiqh tu, yang mengharapkan harta, yang mengharapkan jawatan, yang berfatwa kerana hanya perintah daripada orang atasan, bukan kerana nyampun bidangnya. Contoh bila nak keluarkan fatwa tadi, tiba-tiba menteri pada janganlah, susahlah walah kerja lah, contoh. Makanya pun tak beri fatwa. Maka itu adalah salah satu disebutkan sebagai syarrul fuqaha. Jadi contoh macam mufti kita lah. Saya pun nampak lagi contoh macam masalah saf ke apa tu, memang kita siapa nak madah apalah, memang kita serahkan kepada pihak daripada KKM. Tapi walaupun kita lihat macam masuk akal lah, bila kita lihat di gambar tadi, orang pergi sambil legun, bukan main lagi. Di sana ranca, di sini ranca, berdosa semua. Jadi logik lah bila kita di masjid masih mengamalkan penjarakan, dan di tempat lain dia membenarkan dalam keadaan yang rapat-rapat, sangat logik. Tapi ia adalah kerja daripada pihak mufti lah, pihak berkuasa. Cuma dia maksudkan daripada situ, Nabi mengatakan fuqaha yang dalam masa itu adalah fuqaha yang jahat. Fuqaha yang jahat tu diistilahkan ulama sebagai fuqaha yang memang mau inginkan takhta, mau jawatan, dan yang memang berfatwa bukan kerana Allah, tapi kerana pangkat dan kedudukannya. Maka itu ada syarrul fuqaha. Dan kemudian disebutkan dari mereka berpunca fitnah, dan kepada mereka jualah fitnah itu akan kembali. Contohlah, saya beri contoh salah satu daripada fitnah daripada seorang fuqaha di negara Arab. Ada seorang fuqaha tu, namanya masyhur, jadi saya sebut namanya lah. Dia pernah berfatwa bahawasanya sesiapa yang bersekongkol dengan Bashar Assad, walaupun secara rela atau si rela, makanya adalah musuh Allah dan yang wajib dibunuh, katanya. Walaupunnya ulama, walaupunnya tentera, wajib dibunuh, katanya. Oleh kerana kalamnya pun kata-katanya menyebabkan matinya seorang ulama ketika mengajar kitab tafsir. Nama ulama yang adalah Syekh Ramadan Al-Buti. Ketika dia mengajar tafsir, dia Quran dah ngajar di masjid. Ngajar tafsir tadi, tiba-tiba ada datang seorang lelaki, contoh macam itulah, duduk ngebom diri, boom, 11 orang meninggal, termasuk cucunya. Kemudian dia lagi hidup tu, datang seorang lelaki tembak, ditembak, matinya on the spot. Jadi menunjukkan kesan daripada kata-kata yang tadi mendatangkan fitnah kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan Nabi di syarrul fuqaha. Buruknya seorang fuqaha apabila tadi pun kata-kata yang mendatangkan fitnah kepada orang lain, mendatangkan fitnah, menyebabkan ulama lain terbunuh. Sebabkan apa? Sebabkan ketika berlakunya peperangan di Syria tu, saya pun ada guru orang Syria pernah tanya apa sebenarnya konflik. Memangnya konflik daripada kita pernah bahaskan sebelum tu tentang la'ibus sibyan, permainan kanak-kanak, yang menyebabkan berlakunya peperangan tadi. Menyebabkan berlakunya peperangan apabila anak-anak muda bangkit nak lawan Bashar Assad, dan kemudiannya para ulama seperti Syekh Ramadan Al-Buti tu, nya adalah orang yang dekat dengan kerajaan. Nya tadi berharap supaya masyarakat jangan menggunakan kekerasan melawan kerajaan, kerana melawan kerajaan dengan kekerasan makanya akan menyebabkan kematian yang sangat banyak daripada rakyat. Makanya dihalang, jangan kita berperang dulu, kita berbaik dengan kerajaan, kita gunakan uslub dakwah yang lebih lembut. Tetapi kebanyakan masyarakat terpengaruh dengan revolusi, dengan angan-angan.
perang-perang pun kita lihat macam ni keadaan negara Syria kini tu. Adakah selesai masalah sidaknya dengan peperangan? Kata ulama sih. Jadi ialah kita lihat peranan ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar ketika berlakunya revolusi, maka ulama-ulama Al-Azhar semua mengeluarkan fatwa terus, jangan menentang. Walaupun General Al-Sisi yang menggulingkan siapa nama presiden sebelum Dr. Said Mursi namanya, Dr. Mursi. Dr. Mursi digulingkan oleh Al-Sisi ya tadi. Memang rakyat marah sebabnya menang berdasarkan demokrasi lah dengan pilihan raya. Digulingkan oleh Al-Sisi kerana Al-Sisi tak memang dah lama dah ada singam dengan Dr. Mursi, ternyata Ikhwanul Muslimin. Makanya politik Mesir lah. Jadi menanggal live tak, jangan report lah. Bukan kami asal politik lah, tapi cerita tadi macam ni ulama Azhar mengekang fitnah. Yang mengekang fitnah jadi dah berlaku dah, sampai berlaku peperangan di antara rakyat dengan tentera-tentera Mesir, tapi ulama Azhar terus menutup pintu fitnah dengan mengeluarkan fatwa jangan menentang pemerintah, kerana pemerintah walaupun caranya zalim. Ulama-ulama Al-Azhar setuju dengan cara Al-Sisi ya, tapi nya mengikut kaedah hukum pemerintahan yang mendapat kerajaan dengan sah, kerana yang menggulingkan pemimpin. Tapi walaupun caranya sah, tapi ulama Al-Azhar setuju dengan kezalimannya, tetapi oleh kerana mau menjaga keamanan, maka sidaknya terpaksalah menerima Al-Sisi sebagai pemerintah dengan cara yang agak wadah kasarlah, menggulingkan presiden saja. Dan kemudian tadi ialah menyebabkan keamanan yang berlaku daripada tahun berapa, saya ingat berapa, tahun 19 lebih lah, 1990 mungkin. Tempoh darurat Mesir sampai tahun 2021 tu barulah berhenti tempoh darurat. Bayangkan betapa lamanya sidak hidup dalam tempoh darurat. Jadi menyebab berlakunya peperangan dan sebagainya lah. Jadi bila fuqaha atau ulama tu, bahayanya bila ulama tu tadi nya pun kata-kata ya boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Ya adalah fuqaha yang si bagus, ulama-ulama yang kurang bagus. Tapi kita kena tahu, jangan kita menghukumkan. Bila kita paranoid gila, bila kita baca hadis tentang akhir zaman tak paranoid. Nabi sebut fuqaha pada zaman tu adalah orang yang fuqaha yang jahat. Jadi kita pun terus menghukumkan semua alim ulama tu sebagai jahat. Maka ya salah. Yang salah. Jadi kita perlu baca hadis yang di bawah lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih daripada hadis Ibnu Abbas secara marfu' dengan lafaz yadhhabul islamu fala yabqa illa ismuhu wa yadhhabul qur'anu fala yabqa illa rasmuhu. Itu adalah hadis yang marfu' lah. Hadis yang marfu' maksudnya diangkat teruslah sampai ke Nabi daripada Ibnu Abbas. Jadi hilangnya Islam tu tidaklah yang kekal melainkan namanya sahaja. Wa yadhhabul Qur'anu fala yabqa illa rasmuhu. Dan tidaklah hilangnya Quran itu melainkan tinggal hanyalah tulisannya sahaja. Itu menunjukkan hadis tu ada munjabir, namanya munjabir. Hadis yang riwayatnya sama. Bila mana tadi menyebutkan Islam tadi hilang dengan apa? Melainkan tidaklah hilangnya Islam itu melainkan namanya. Dengan hilang namanya lah. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Battah pada bahagian Al-Kalam alal khul'u daripada Sayyidina Ali yang merupakan hadis mauquf kepadanya. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya secara Imam Al-Bukhari yang beliau jadikan sebagai hadis mu'allaq dalam kitab Khalq Af'al al-Ibad. Dan beliau mengatakan mereka, yakni para perawi menyatakan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau telah berkata, yati ala nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu. Akan datang kepada manusia satu zaman yang tidak akan tinggal daripada Islam itu melainkan namanya, dan tidak akan tinggal dari Al-Quran itu melainkan tulisannya. Namun terdapat riwayat dari jalur yang lain yang diriwayatkan secara marfu' daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala dengan lafaznya, yushaku an la yabqa minal islami illa ismuhu wa minal qur'ani illa rasmuhu wa masajiduhum amidun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim
kharajat fitnah wa fihim ta'ud, rawahu Ibnu Adi fil Kamil wa Bahaqi fi Sya'b. Jadi daripada riwayat Sayyidina Ali pula mengatakan hampir akan tiba di mana yang tinggal daripada Islam hanyalah namanya dan daripada Al-Quran hanyalah tulisannya. Masjid-masjid mereka diimarahkan namun kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit, di atas di atas muka bumi. Daripada mereka keluarnya fitnah dan kepada mereka jualah fitnah itu akan kembali. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil dan Bahaqi dalam kitab Asy-Syu'ab atau Asy-Syu'ab. Walaupun status hadis ini tidak menjadi hasan, namun status hadis ini tidak lebih rendah daripada Dhaif Al-Munjabir dan terdapat pada jalur lainnya dan syawahid yang banyak. Jadi kita banyak dengar istilah-istilah ilmu hadis lah dalam tu. Bila disebutkan istilah ilmu hadis tentang marfu, mauquf, ia adalah daripada istilah-istilah yang disebutkan sebagai marfu' hadis yang diangkat terus ke Nabi. Bila mauquf terhenti sampai kepada sahabat saja, dan pun sanadnya. Dan kemudian disebutkan dengan istilah marfu', mauquf dan apa lagi tadi? Mu'allaq, ada tergantung. Mu'allaq itu tergantung, sanadnya tergantung. Jadi Imam Al-Bukhari pun memang ada meriwayatkan hadis dhaif. Jadi macam ni kita nak tolak hadis dhaif sedangkan Imam Bukhari pun menggunakan hadis yang dhaif. Jadi ada satu hadis yang ketika saya belajar tentang fiqhul mubadarat yang mengatakan satu hadis, badirul bi'amalis sab'an hal tantaziru ila faqran munsiyan aw ghina mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman munaffidan aw mautan mujhizan aw dajjalul fasyarrun ghaibin yantaziru aw sa'ata fasa'atu adha wa amr. Jadi maksudnya adalah bersegeralah kalian beramal soleh, atau satu hadis Nabi yang menjelaskan bersegeralah kalian beramal soleh dan janganlah kalian menunggu selain datangnya kefakiran. Yang pertama, kefakiran yang membuat lupa. Yang kedua, kekayaan yang melampaui batas. Yang ketiga, penyakit yang rosak. Yang keempat, masa tua yang melemahkan. Yang kelima, kematian yang menyergap secara tiba-tiba. Yang keenam, menunggu Dajjal padahal ia adalah seburuk-buruk yang ditunggu. Yang ketujuh, atau menunggu datangnya kiamat padahal kiamat adalah satu yang sangat berat dan menakutkan. Jadi itu adalah hadis yang disebutkan fiqhul abawi, mengatakan tentang 7 perkara itu tadi. Jangan kita tunggu, Nabi suruh kita tunggu. Yang pertama, jangan kita kefakiran yang buat lupa. Kefakiran yang buat lupa itu maksudnya adalah berkaitan dengan ekonomi dan politik yang menyebabkan kefakiran ke atas umat sehingga kita lupa besar pentingnya kehidupan dalam berorganisasi, kemasyarakatan dan sebagainya. Dan kekayaan yang melampaui batas. Ada satu zaman datangnya kekayaan untuk terlampau kaya sehingga kan seseorang lupa untuk bersedekah atau menginfakkan dan sebagainya. Dan seterusnya adalah penyakit yang rosak. Bila masuk ke akhir zaman, untuk penyakit yang rosak, paling rosak adalah penyakit hati. Banyaknya orang suka menyihir, banyaknya orang hasad dengki, banyaknya lisan-lisan yang si bagus disebarkan di media sosial. Maka ia adalah penyakit-penyakit yang disebutkan sebagai penyakit yang datang di akhir zaman. Ya, kita kena hati-hati, penyakit yang merosakkan dalaman kita. Kemudian masa tua yang melemahkan. Bila disebutkan dengan masa tua yang melemahkan adalah bila kita dah tua, kalau kita akan dilemahlah. Dan cara untuk menangani itu tadi kata para ulama, masa tua yang melemahkan itu jangan ditunggu. Bila kita nak beramal soleh, kita tunggu tua dulu. Tapi sepatutnya bagi orang muda adalah pada mula-mulanya dah beramal dengan amal soleh. Orang yang muda sebelumnya dah tua, adalah lanjut usia, maka baru dia beramal, maka silaplah. Maka seterusnya kata Nabi tadi adalah dan kematian yang menyergap secara tiba-tiba. Memang ada hadis sebut bahwasanya akhir zaman untuk tiba, banyaknya kematian yang secara tiba-tiba berlaku. Ada orang meninggal muda, sakit jantung, meninggal. Dan ada juga yang meninggal disebabkan oleh ledakan bom dan senjata biologi dengan peperangan. Jadi ulama mengatakan dengan kematian secara tiba-tiba itu adalah dengan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita perlu madah dengan kita pun umat Islam tadi, dengan saudara kita,
bahwasanya makan sihat-sihat, jangan banyak gila makan yang sihat-sihat lah. Makan roti gardenia, kita makan roti-roti makan makanan yang sihat. Dan kita serulah kepada pemerintah untuk tidak melakukan peperangan. Bila berlaku peperangan, berlakulah macam di Syria, macam di Libya, macam di Libya, di Lebanon, di Yaman. Di Yaman pun saya dapat call daripada kawan di Yaman. Berlaku perang di Mukalla, salah sejauh tempat daripada saya lah, Mukalla. Berlaku peperangan. Sebab apa? Sebab kefakiran tadi lah. Zaman saya dulu belajar $100, 37,000 rial Yamani. Zaman kini tu, hari tu lah $100 sama dengan $150,000. Jauh beza. Dan bila berlaku lagi sekatan daripada Oman, makanan-makanan si sampai, maka peniaga-peniaga pun terpaksa menaikkan harga barang sehingga akan rakyat tadi memberontak. Tahu lagi rakyat Yaman tu sedap ada senjata tu. Biak besar-besar macam tu ada pistol. Ada pistol nampak. Kacau sikit pam tembaknya. Mati kita. Tadi memang biak-biak nampak pistol. Mengarir. Di luar kita dengar semua nampak pistol. Kami orang je lah mbak kitab, tawakal aja lah. Mungkin nak tembak memang meninggal. Jadi sini Yaman untuk negara ya, masyarakat tidak ada pistol. Semua orang ada pistol. Ada kereta kebal diimpun, ada kereta machine gun. Jadi sini memang negara cowboy. Tu kami isi pula. Kami ada simpan gambar pegang pistol. Tidak jual pistol macam jual ikan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah sebutnya. Pistol mengarir depan tu. Ada situ Glock, ada sniper, ada machine gun, M4 apa semua. Semua dia jual. Kami boleh try satu peluru RM1,000. RM10 lah. RM10. Satu peluru. Jadi kami orang sibuk membazir duit. Bagus kami orang simpan lah. Saya dah penembak lah. Just pegang-pegang bergambar je. Tapi tidak, pihak kedutaan melarang kami orang post gambar. Takut balik-balik nak tangkap teroris lah. Dia boleh post lah. Saya post. Jadi menunjukkan sini kehidupan yang sangat bahaya. Jadi rakyat bila tangga peniaga-peniaga tu menaikkan harga, maka mengamuklah sebenarnya, mengamuk. Bila tidak mengamuk tu sebenarnya mak pistol tembak ke udara apa. Sebenarnya mula rusuhan dan sebenarnya menyekat mula sekatan kepada lori-lori buat makanan sebenarnya mau ambil. Berlaku masalah peperangan sebenarnya. Ya adalah fitnah-fitnah tadi yang Nabi sebut tentang kefakiran tadi. Memang kita kena hidupkan satu NGO atau untuk menangani masalah tu. Kata para ulama, kita nak menanganinya adalah kita menghidupkan NGO, kumpulkan dana, bantu masyarakat Yaman. Masyarakat Yaman tu masyarakat lain lah, bukan Yaman, masyarakat Afrika ke apa ke. Kerana Yaman itu memang mengalami kemiskinan yang tahap tu. Dengan duitnya black market. Kita dengar dalam apps, mungkin harganya masih dalam 70-80 ribu silap lah. Tapi bila pertukaran duit secara di sorofah atau tempat apa orang kata dalam bahasa Melayunya, tempat tukar duit tempat kita tukar duit asing apa nama kita nunggah tempat sorofah, dalam bahasa Arabnya sorofah lah, tempat kita tukar duit tadi, money exchange, tukar duit. Di kedai-kedai tu sebenarnya saya akan ambil harga yang diletakkan oleh Bank Dunia, tapi dia ambil harga black market. Bila black market tu ialah harganya turun naik menyebabkan rakyat pun mengamuk. Student apatah lagi lah, student pun merinsak juga lah rasa hasilnya. Terpaksa hadap dengan peniaga yang menaikkan harga barang dan sebagainya. Jadi kita masyarakat tu memang perlu ada organisasi yang meminta supaya menjauhi peperangan dan pertumpahan darah dan sebagainya. Jadi yang keenam tu tadi adalah tentang menunggu Dajjal. Jangan ditunggu Dajjal lah. Ada orang tunggu Dajjal. Aku sedang tunggu Dajjal. Tunggu Imam Mahdi ke? Jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Orang tunggu Imam Mahdi datang. Syahal. Imam Mahdi datang aku akan keluar. Tunggu Imam Mahdi datang baru nak berdakwah. Maka silap. Tunggu Dajjal keluar baru nak beribadah. Ya silap. Jadi untuk menangani masalah tentang Dajjal adalah kita menyebarkan tentang bahwasanya macam ni cara kita nak memelihara diri kita di dalam akhir zaman tu. Yang ini dengan apa? Dengan mengamal beramal soleh. Seperti kata Nabi itu, badiru ala
amal soleh. Segerakan amal soleh kalian. Segerakan amal soleh kalian sebelum 7 perkara tadi. Yang pertama, jangan tunggu dajjal. Beramal soleh dulu, tambahkan amal soleh, belajarkan ilmu tanda-tanda kiamat seperti hadis yang kita baca atau kita ambil iktibar. Yang ketujuh tadi adalah menunggu hari kiamat. Jangan ditunggu hari kiamat, tetapi mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada akhir zaman tu cara nak selamat adalah dengan menyerahkan diri dengan takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersikap seperti sikap orang yang tidak agama lah. Kita hendaklah sentiasa bersegera dalam amal soleh, jangan ditunda-tunda. Polah rasa nak polah solat duha, polah rasa nak baca Quran, baca rasa nak bersedekah, sedekah rasa nak selawat. Saya pernah ditanya waktu saya mengajar tafsir, ditanya, "Ustaz, amalan apa paling afdal? Selawat ke zikir?" Ditanya. Maka saya pun berkata, zikir dengan selawat dua-dua ada khasiat dan kelebihan sendiri. Zikir subhanallah ataupun zikir alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Dan selawat adalah sirah yang Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ulama mengatakan satu amalan yang mana tadi, amalan yang Allah tolak walaupun kita riak, selawat. Yang bagusnya selawat daripada satu sisi. Tapi zikir-zikir yang biasa, bila kita niat kita untuk riak dan ujub, maka sia-sia. Sama saja seperti kita bersedekah, tujuannya riak, maka sia-sia. Sia-sialah. Subhanallah kuat-kuat. Subhanallah, subhanallah. Dengar orang sebelah aku zikir tak adanya. Orang dengar subhanallah, subhanallah adanya. Jadi ulama ada menyatakan dalam kitab tasawuf selalunya zikir yang paling afdal adalah seiringannya mulut dan hati. Adapun di antara seiringannya mulut dengan hati, yang keduanya zikir di hati dan yang ketiga zikir mulut. Kenapa zikir mulut tu dikira sebagai baik juga? Kerana apa? Kerana bila mana zikir di mulut saja, walaupun di hati nasi berzikir, lebih baik daripada nasi berzikir langsung, kata para ulama. Lebih baik daripada nasi berzikir langsung. Kemudian zikir dengan hati bagus kerananya ada simbol sir, kita menyembunyikan amal kita sehingga orang tahu, kita tidak tahu. Tapi bila kita seiringkan dengan lisan kita dan hati kita berzikir, maka ia adalah paling baik, yang mana bersih daripada riak dan sum'ah dan ujub dan sebagainya. Jadi kita beramal dengan selawat dan sebagainya. Selawat adalah satu daripada amalan yang amat mudah untuk diamal dan banyak dan besar fadilatnya. Sehingga kan ada satu kisah tu tadi, seorang pelakon yang melakonkan watak Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tu seorang yang sufiah. Orang sufi, memang kita terkenal lah dengan sifatnya yang sufiah, seorang ahli sufiah. Dan yang berlakon, ini seorang pelakon. Dan bila mana yang melakonkan watak Rabi'atul Adawiyah tu, dia banyak berselawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Allahumma. Tapi walaupun selawatnya fake, selawatnya hanyalah lakonan semata-matanya, pada hakikatnya sebagai duduk. Tapi oleh kerana asbab selawatnya tadi, habis jaknya berlakonnya, dia bertaubat kepada Allah SWT, dapat hidayah itu. Kemudiannya pun meminta kepada seorang ulama besar nama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi untuk memimpinnya dalam ilmu agama. Dia adalah asbab daripadanya banyak berselawat. Banyak berselawat dalam sehari paling kuranglah alal aqal 300 kali tuan-tuan selawat. Paling alal aqal lah dalam kitab Al-Badi'. Dalam kitab Al-Badi' mengatakan paling kurang bagi seorang umat Muhammad tu adalah 300 lah sehari selawat. Selawat 300. Nak bandingkan lawan dengan binatang-binatang, haiwan pun berselawat. Mun saya dapat 300 kali dan 100 lah paling kurang. Walaupun kita ada selawat pada waktu solat, tapi kita cuba tambahkanlah. Bukan susah pun. Ataupun bukalah radio selawat ke apa untuk dapatkan keberkatan daripada selawat tersebut. Bila tuan-tuan amalkan selawat selalu, insya-Allah akan nampak perbezaan dalam kehidupan. Akan dapat perbezaan dalam kehidupan. Dan perkara yang bahkan menyebabkan selamat daripada fitnah juga adalah beriltizam tu dengan berazamlah dengan diri sendiri dan juga orang yang di bawah tanggungjawab kita, yakni seperti anak-anak, isteri dan juga ibu bapa kita, untuk menjauhi daripada realiti yang negatif. Seperti Nabi sebutlah dalam hadis ya, ikatlah isteri dan anak-anak kamu pada hari zaman tu.
Maksud Nabi dengan ikat ada dua makna. Ada makna zahir, ada makna yang kiasannya. Makna zahir, kita boleh kata boleh jadi Nabi pada ikat benar-benar, ikat di rumah, jangan keluar. Tapi makna yang orang mendatik, makna di sebalik ayat, makna yang tersirat adalah ikatlah anak-anak dan isterimu dengan ilmu fardu ain, dengan ilmu fiqh, dengan ilmu akidahnya, tauhidnya. Kita isikannya dengan ilmu-ilmu agama supaya apa? Ilmu yang menjaganya. Seperti mana kata Sayyidina Ali, bila kita ada harta tuan-tuan, siapa yang jaga harta ya? Kita lah jaganya. Si pernah harta jaga kita, tapi kita yang jaga harta, kita yang jaganya daripada dihabiskan dan sebagainya. Tetapi ilmu tuan-tuan, ilmu itu adalah yang akan menjaga kita. Daripada awal hayat kita sampai akhir hayat kita akan dijaga oleh ilmu. Daripada ajaran sesatkah, daripada ditipu orang pun, kita dengan ilmu kita dapat mengetahui orang yang tipu kita. Dengan ilmu, sebab adalah ilmu tu kata Sayyidina Ali, ilmu yuharisuka, ilmu yang akan memelihara engkau. Jadi sebenarnya pentingnya ilmu yang disebutkan, kita ikatkan ahli keluarga kita dengan ilmu. Ajaklah kita pergi ke masjid ataupun ajarkannya di rumah, bukalah apa-apa ceramahkah di YouTube kah, di mana-mana. Maka kita perlulah hidupkan suasana agama di rumah terutamanya. Dan yang terakhir adalah berdakwah dengan manusia dengan hikmah, dengan nasihat yang baik dan dengan namatul awsat lah, dengan cara yang pertengahan. Jangan kita mengherdik seseorang, jangan kita kasar, jangan kita maksanya punya belum mau mungkin belum sampai hidayah. Jangan kita memaksalah, kita ajak yang pentingnya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang kedua pada minggu hadapan, hadis yang kedua insya-Allah. Jadi saya membuka soal jawab sini. Ada soalan kah? Kalau tanya. Ada soalan kah? Minggu lepas ada orang tanya soalan tentang hadis Nabi. Kami jawablah. Ini si datang malam tu. Dia nanya soalan tentang hadis Nabi yang malaikat Jibril datang pada hari kewafatan Nabi dan membawa kain kafan untuk Sayyidina Nabi Muhammad dan kepada anak cucunya Sayyidina Husain dan kepada Fatimah. Salah Fatimahnya pada hari. Maka selama saya baca hadis, belum pernah temu hadis tersebut. Dan dalam kitab sirah pun saya dah menceritakan tentang hadis tersebut. Memang adalah cerita yang palsu lah. Setakat yang saya baca adalah cerita yang palsu. Maka selasa kewafatan Nabi saya dah berlaku sedemikian. Tetapi yang ada adalah berlaku mesyuarat. Nabi wafat pada hari Isnin, tapi Nabi dikuburkan pada hari Rabu. Kerana apa? 3 hari itu berlaku mesyuarat antara para sahabat. Mesyuarat sahabat sebab apa? Sebab berlaku khilaf. Sini kita nak kubur Nabi tu, ada orang dah mau kubur di kawasan sekian tu, ada mau kubur di situ, jadi berlaku khilaf dalam mesyuarat tu. Ada sahabat kata Nabi mau dikubur situ, Nabi mau kubur di situ, Nabi mau kubur di situ. Maka datang Sayyidatina Aisyah, atau ringkas ceritanya lah, datang Sayyidatina Aisyah mengatakan Nabi tadi mau dikuburkan di mana Nabi meninggal. Siapa yang Nabi meninggal di dalam bilik Aisyah, maka dikuburkan Nabi dalam bilik Aisyah. Kita pergi ke Masjidil Nabawi tuan-tuan, tempat makam Nabi yang pertama ya adalah bilik Aisyah radhiyallahu taala anha, bilik Aisyah. Ini Nabi dimakamkan di sini tempatnya meninggal. Nabi dimakamkan di sini tempatnya meninggal, angkat disialah. Lebih sunnah di sini-sini kita meninggal kita dimakamkanlah. Jadi semestinya kita meninggal atas katil, terus ditanam atas katil lah si. Tapi kalau kita sini mampu lah kena Nabi pula karena zaman Nabi biliknya di tanah terus dibah ya. Tapi kalau boleh disunnahkan untuk kita bila meninggal di satu tempat ya, maka disunnahkan ditanamkan di situ terus di negeri yang kita meninggal. Cuma kata sunnah Nabi SAW lah. Dan bila mana dah ditanam Nabi di Syam, maka sebelah ada Sayyidina Abu Bakar dan sebelah lagi Sayyidina Umar, dan yang keempat ya, ruang yang keempat disimpan untuk Nabi Isa alaihi salam, akan datang kelak pada hari kiamat. Bila Nabi Isa wafat, dia akan dimakamkan di sebelah Sayyidina Umar Al-Khattab. Manakala makam Sayyidina Uthman ada di kawasan Baqi', ada sentak makam di kawasan Baqi' lah. Jadi adalah jawapan untuk soalan yang minggu lepas. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.